Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang ibadah. Tajuk yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini adalah sunat ab'ad dan sunat hayat. Jom sama-sama kita membaca dialog yang Ustazah paparkan di sini. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Luqman menjawab, maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Kemudian Ustaz pun menjelaskan, Luqman perlu solat subuh kerana solat subuh itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Sekarang kita lihat apakah perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Yang pertama, sunat ab'ad. Yang kedua, sunat hayat. Apakah sunat ab'ad? Maksud sunat ab'ad adalah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Apakah pula sunat hayat? Sunat hayat adalah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apakah perkara-perkara yang terkandung dalam sunat ab'ad? Terdapat 6 perkara dalam sunat ab'ad. Perkara yang pertama adalah duduk dan membaca tahiyat awal. Perkara kedua adalah membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Perkara ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Perkara keempat, membaca doa kunut dalam solat subuh. Perkara kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan perkara yang keenam adalah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa dalam doa kunut. Sekarang kita beralih pula kepada sunat hayat. Sunat hayat terbahagi kepada dua, iaitu perbuatan dan juga bacaan. Kita lihat dulu sunat hayat dari segi perbuatan. Okey, sunat hayat dari segi perbuatan terdapat 6 perkara. Okay. Perkara yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Okey, perkara yang pertama kita angkat kedua-dua tangan. Angkat takbir ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Perkara yang kedua, meletakkan tangan kanan kita di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Perkara yang kedua, kita letakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Perbuatan ni ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Okey. Baik, perkara yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Kita melihat ke tempat sujud ketika sedang solat juga merupakan salah satu perkara sunat hayat. Perkara keempat adalah duduk iftirash dan duduk tawaruk. Apakah duduk iftirash? Duduk iftirash adalah duduk tahiyat
awal. Duduk seperti kita duduk dalam tahiyat awal, iaitu kita duduk di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanan kita jarinya dipacapkan. Itu adalah duduk iftirash. Duduk tawaruk. Apa itu duduk tawaruk? Duduk tawaruk adalah duduk seperti kita duduk ketika tahiyat akhir. Kita duduk di atas lantai, kaki kita masuk ke dalam sedikit. Kaki kiri kita. Kita tak duduk atas kaki kiri. Kaki kiri kita ke depan sikit. Kemudian kaki kanan kita pacak. Perkara yang kelima adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Ketika kita duduk tahiyat awal dan akhir ni, tangan kita, kedua-dua belah tangan diletakkan di atas paha kita. Perkara yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kita dah di akhir solat. Kemudian dah habis membaca tahiyat akhir. Kita nak memberi salam, kita palingkan muka kita ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Perbuatan itu merupakan sunat hayat. Tadi kita dah lihat sunat hayat dari segi perbuatan. Sekarang kita masuk kepada sunat hayat dari segi bacaan. Dari segi bacaan, terdapat 10 perkara sunat hayat. Perkara yang pertama, melafazkan takbir al-intiqalat, iaitu takbir yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Setiap kali kita bergerak, kita berpindah perbuatan, kita melafazkan takbir, kan? Takbir yang kita lafazkan tersebut merupakan takbir al-intiqalat dan ianya termasuk dalam sunat hayat. Perkara yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca al-Fatihah dan menyebut amin selepas selesai membaca surah Al-Fatihah. Apa dia isti'azah? Isti'azah adalah bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca surah Fatihah. Kemudian kita sebut amin selepas selesai membaca surah Fatihah. Itu adalah sunat hayat. Perkara yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Perkara yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Perkara yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Dalam solat, selepas kita baca Fatihah, rakaat yang pertama dan kedua, kita akan membaca surah lain. Membaca surah lain selain daripada surah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua adalah sunat, perkara sunat. Dan ia tergolong dalam sunat hayat. Sunat hayat ni jika kita tinggalkan, kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Perkara yang kelima adalah menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah
pada rakaat pertama dan kedua. Menyaringkan suara ni maksudnya membaca dengan suara yang kuat pada rakaat pertama dan kedua. Bacaan surah Al-Fatihah dan surah lain. Dan bacaan tersebut adalah di dalam solat maghrib, solat isya dan juga solat subuh. Okey, perkara yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Bacaan tasbih ni adalah bacaan yang kita baca dalam rukuk dan sujud lah. Kalau rukuk, macam mana tasbih dia? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam sujud, tasbih ketika sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Perkara yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham ketika bangun dari rukuk. Perkara yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni, duduk pertengahan antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Macam mana doa ketika duduk antara dua sujud? Okey, doa ketika duduk antara dua sujud yang kita baca selalu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perkara yang ke-9, membaca salawat Ibrahimiyah. Membaca salawat Ibrahimiyah ni dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir. Okey, yang ke-10, memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Salam yang pertama, macam mana? Okay. Salam yang pertama adalah rukun. Rukun ni kita tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, solat kita tidak sah. Jadi pastikan dalam solat kita di akhirnya kita memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua, biasanya kita akan palingkan wajah kita ke kiri, kan? Salam yang kedua tersebut adalah sunat hayat. Jika kita tertinggal pun, solat kita sah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Dan Ustazah harap murid-murid dapat melakukan isi-isi pembelajaran yang dipelajari hari ini. Mengucapkan
terbagi kepada dua, iaitu dapat mengamalkannya di dalam solat murid-murid setiap hari. Oleh itu, Ustazah harapkan murid-murid dapat mengerjakan solat 5 kali sehari semalam. Sekian dulu penyampaian Ustazah pada hari ini. Ustazah doakan sentiasa sihat dan bahagia dalam menjalani